Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi 26 Mac 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Ghafir atau Surah Al-Mu'min. Surah yang ke-24, surah yang ke-40, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24. Sambungan kita ayat 21 dan 22. 21 dan 22. Ayat yang kita akan bincang ini iaitulah galakkan supaya mengembara untuk mengambil ibrah dan pengajaran daripada kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Mereka lebih kuat, gagah, hebat, gah dari kita, tapi mereka juga binasa. Kemudian di akhir ayat yang kita akan bincang ini, ayat 22, Allah nyatakan sebab-sebab kebinasaan mereka. Kenapa mereka binasa? Bapa mereka Allah Ta'ala hancurkan. Jawab dianya sebab derhaka kepada Allah, tak dengar kata, tak reti bahasa, dan tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi mereka. Itulah yang dikatakan pengajaran. Itulah yang dikatakan iktibar. Maka para ulama cerdik pandai membuat satu kesimpulan, orang yang cerdik, orang yang mengambil iktibar daripada orang lain. Orang yang tak cerdik, dia dijadikan bahan iktibar oleh orang lain. Jadi biarlah kita jadi orang cerdik, sentiasa mencari, mengambil ibrah, iktibar, pengajaran daripada apa saja benda yang berlaku di atas dunia ni. Kita belajar, kita mengaji, kita mengambil iktibar. Jangan sekadar kita boleh selfie, boleh ambil gambar, itu je yang kita boleh. Jawabnya ini satu kepincangan yang cukup berat, suatu kerosakan yang cukup besar. Apabila seorang manusia itu pandai setakat itu je, tetapi dia tidak mengambil iktibar daripada apa yang dia telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada baca ayat dulu. Dua ayat yang ada ni, ana ikut susunan dalam kitab tafsir ni lah. Dia buat dua ayat, kita ambil dua ayat kan. Ada setengah kata, kenapa tak seimbang sekali dua ayat? Ada kata tiga ayat. Mungkin lepas pada ni panjang sebab cerita. Ayat yang ke-23 itu cerita Nabi Musa. Walaqad arsalna Musa. Biasanya kalau cerita-cerita hikayat boleh dipanjangkan sebab dia dalam bentuk kisah yang perlu dibelajar untuk diambil iktibar dan pengajaran. Tengok Quran bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 1024. 1024. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Tengok balik ayat kita tadi. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Betul ya? Wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bizunubihim. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Tengok terjemahan dia dan kita pergi pada huraiannya insya-Allah. Awalam yasiru fil ard. Allah tanya di sini tentang dan tidakkah mereka telah berjalan dengan mengembara di muka bumi. Para jemaah, wahai makhluk-makhluk Allah, adakah kamu tak mengembara berjalan di muka bumi? Itu ayat tanya sekaligus tempelak. Tengok dalam munasabatul ayat, susunan ayat. Lamma khawwafallahu ta'ala al-kuffar bi'azabil akhirah. Dalam ayat yang lepas, Allah SWT gambarkan kepada kita tentang azab di akhirat. Azab di akhirat. Oleh kerana azab di akhirat ini lambat lagi, orang yang mati dulu-dulu pun tak pernah balik cerita kepada kita apa yang berlaku. Kata orang yang pergi dulu tak balik-balik. Dia tak cerita apa yang telah berlaku. Maka bagaimana kita nak ambil pengajaran, bagaimana kita nak ambil iktibar? Bagi kita orang yang beriman, kita yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Orang yang beriman yakin, percaya sepenuhnya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat kafir nak buatlah macam mana? Supaya mereka tengok, mengambil pengajaran dan iktibar. Macam mana kita nak buat? Ini yang Allah Ta'ala bawa cerita ni. Maka dalam ayat ini ardafahu bi bayani takhwifihim bi ahwalid dunya. Allah Ta'ala mula dengan bawa ayat ini untuk memberi peringatan, memberi pengajaran kepada mereka, menakutkan mereka dengan kebinasaan yang telah berlaku di atas dunia. Mu tengok dulu. Dalam ayat yang lepas-lepas Allah Ta'ala dah beri peringatan kepada mereka tentang kaum Nabi Nuh dan umat selepas daripada Nuh. Maka kemudian dibawa juga kepada kita tentang tempat duduknya orang-orang yang zalim, orang-orang musyrikin. Maka Allah Ta'ala jemput mereka pergi melawat, mengembara ke negeri-negeri
yang dulunya hebat, teknologinya moden, zaman dia tu moden zaman dia. Orang pun kuat, gagah, perkasa, bukannya lekeh-lekeh macam kita. Pergi tengok. Tapi apa buat? Musyahadah. Saksi sendiri dengan mata kepala kamu, mereka juga telah kosong, negeri mereka juga hancur. Yang ada lagi peninggalan saki baki. Allah Ta'ala tidak binasakan sebab apa? Sebab nak suruh kamu tengok. Kerana itu para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, cara kebinasaan kaum ada dia panggil total loss. Maknanya dia mari hancur habis. Tak ada peninggalan apa-apa. Kosong. Ada yang Allah kekalkan asar. Asar makna kesan-kesan mereka ada. Seperti apa yang ada ditinggalkan di Madain Soleh, di Diyar Samud, kaum Samud yang derhaka kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam, maka tempat itu kekal. Tapi bukan tempat pelancongan. Yang kita akan bincang nanti, di situ bukan tempat pelancongan, tempat mengambil iktibar dan juga tempat menangis apabila kita pergi. Ada lagi negeri lain, contohnya di Mesir. Kesan peninggalan Nabi Musa tidak ada. Yang adanya peninggalan Fir'aun dengan piramidnya, dengan ahram, lambang keangkuhan. Peninggalan Korun tidak ada. Yang adanya tasik Korun. Itu pun orang kata bukan tempat tu. Wallahu alam. Yang pentingnya adalah beberapa tanda yang Allah nak kita tengok. Ada pun yang baik-baik seperti Nabi Ibrahim AS, dia tinggal tempat asar yang dia tinggal di mana? Mekah. Ada Kaabah, ada manasik haji. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat. Itu munasabah susunan ayat. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Dengan itu fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang dulu sudah binasa. Ai kana kufarul umamil madiyah. Puak-puak kafir dari kalangan umat-umat yang terdahulu. Kafir daripada umat yang terdahulu lebih kuat body dia. Besar puak dia tu. Dia tak duduk dalam rumah, dia duduk dalam bukit. Ambil bukit pahak, duduk dalam tu. Tebuk bukit, duduk dalam tu. Nak banding dengan Quraisy, dengan Abu Jahal, tak padan. Tak padan. Besar puak dia lagi. Wa a'zamu atharan fil ardi, peninggalan dia pun kuat, besar-besar. Sebagaimana ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Ar-Rum. Tanda pelajar. Surah Ar-Rum ayat 9. Surah Ar-Rum ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Surah Ar-Rum ayat 9. Sama juga dengan ayat ni. Allah kata, adakah kamu tak mengembara tengok bagaimana akibat orang dahulu lebih kuat, dia punya peninggalan, kesan dia lebih besar, mereka mengimarahkan bumi itu lebih kuat, lebih hebat lagi. Tapi bila datang keterangan daripada Allah, nabi-nabi datang, mereka lawan, mereka binasa.
Itu dia panggil tafsirul ayah bil ayah. Ayat menafsirkan ayat. Bila dia lawan, tengok. Kanu ashadda minhum quwwah. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi. Maknanya dia ada kekuatan dan dia punya kesan di atas muka bumi itu besar. Maknanya dia lebih kuat daripada Quraisy. Kuat tak kuat pun, oleh kerana dia derhaka, oleh kerana dia tak dengar kata, oleh kerana dia sombong, apa jadi? Tengok ayat. Fa akhadhahumullahu bizunubihim. Maka sekalipun demikian, kuat, gagah, hebat, teknologi, Allah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sebab dosa, hancur lebuhlah puak dia. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Habis Mau buat apa lagi? Apa yang kita boleh buat? Ai walam yakul lahum hina ja'ahum azabullahi ahad. Tidak ada ketika datangnya azab Allah Ta'ala, tidak ada siapa yang boleh menolong mereka, menyelamatkan mereka, menolak azab itu daripada mereka. Jawab dianya, mereka binasalah. Jadi para pelajar sekalian, itulah yang dikatakan ayat yang perlu kita lihat. Atharan fil ardi, kesan-kesan peninggalan. Kita tak segi jauh lah nak pergi ke dia samu, dia mana. Tempat kita ni pun banyak ke rumah-rumah lama, muzium-muzium, dia panggil rumah lama. Peninggalan-peninggalan tu. Pergi melawat tepi laut ada peninggalan Jepun. Kalau kita tengok rumah-rumah lama, dia panggil rumah kerajaan hak lama-lama, peninggalan British. Sekarang ni pula peninggalan hak puak kita sendirilah buatnya. Itu juga boleh kita ambil pengajaran dan iktibar. Kenapa umat ini satu masa dulu dijajah? Kenapa kita telah jadi negara kita dijajah oleh British lah, Jepun lah. Di sebelah kawasan kita ni, sebelah jiran kita ni Belanda mari. Padahal negara mereka jauh tu duduk tu. Macam mana dia boleh sampai sini? Dan bagaimana teknologi masa tu, perhubungan di antara umat Islam di Nusantara ni dengan kerajaan Turki, kerajaan Osmaniyah di Turki, boleh juga kita belajar. Maknanya ibrah ni, pengajaran ni kita boleh tengok daripada umat dulu dan juga umat zaman kita sekarang ni. Jangan duduk mikir kita ya bijaknya, orang lain tak bijak. Jangan. Allahu Akbar. Itu di antara hikmat Allah SWT syariatkan haji, menunaikan haji. Mana orang zaman dulu, bayangkanlah peringkat demi peringkat perjalanan orang-orang di kawasan kita ni, Nusantara lah dia panggil, Asia Tenggara, yang nak pergi haji. Hak kita tahunya, ayah kita naik kapal dan anak diberitahu saya juga dibawa naik kapal itu 2 minggu dalam laut. 2 minggu dalam laut. Lah ni kita pergi umrah 2 minggu sekali. Tambah dengan jam ajaib 5 hari. Umrah 2 minggu, tambah 5 hari lagi, 17 hari jadi. Macam-macam dunia nak kiamat. Orang dulu 2 minggu dalam laut. Sebelum daripada tu 3 bulan dengan kapal layar. Maknanya teknologi zaman tu, walaupun duduk di sini, jarak yang begitu jauh, berapa ribu kilometer, orang boleh mengembara, boleh berjalan. Ini juga yang kita kena ambil pengajaran. Jangan kata kita ya bijaknya, dah.
Ana bercakap seorang dengan kapten kapal hok belayar di lautan besar. Dia kata berapa hari kita duduk dalam laut tak jumpa tebing, tak jumpa pantai, berapa hari. Kompas dia pun nak tengok jalan pun kena tengok kira bintang malam, tengah hari tengok matahari, perjalanan tu sampai dia pergi. Kita jangan duk rasa kita je cerdiknya dah. Orang zaman tu pun ada cara dia. Orang zaman dia tu ada cara dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap orang, setiap kaum, setiap bangsa, setiap waktu ada teknologi dia yang mereka bersyukur dengan cara dia. Orang dulu kalau nak makan ambil nabis dia panggil. Campur buah tamar dalam air, rendam. Lepas tu sedap kucah minum air apa ni tamar tu, nabis. Mari kita hari ni tak boleh blender lah. Apa benda ada letak dalam peti pula, ya Rabbi. Sedap jaga kita. Tapi orang dulu sihat, kita banyak penyakit pula dah. Baik, itu perbualan kita sani sekejap untuk mengambil ibrah dan pengajaran. Kita nak ambil ibrah dan pengajaran, ambil iktibar bahawa setiap masa itu ada je yang kita kena iktibar. Setiap kumpulan adanya asaram fil ardi, ada je peninggalan mereka di atas muka bumi. Baiklah. Yang pentingnya mereka tak ada siapa yang boleh menyelamatkan mereka apabila sudah datang azab Allah yang ditimpakan ke atas mereka. Mari kita pergi kepada ayat yang ke-22. Ayat ini menyatakan sebab kenapa umat dulu dibinasakan, kenapa dia dibinasakan. Kalau kata itu dia panggil illah, sebab yang berlaku, sebab-sebab yang berlaku. Allahu Akbar. Kalau kita tak tengok, kita tak rasa apa-apa, rasa relax, ya, rasa orang panggil happy, ya, tak ada apa tak ada apa gua, tak ada apa. Ada apa yang jadi macam ini? Mari kita pindah kepada ayat 22. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Kebinasaan mereka yang demikian. Tengok terjemahan dia. Kebinasaan mereka yang demikian ialah kerana mereka sentiasa didatangi oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan, hukum-hukum dan mukjizat yang jelas dan nyata. Fakafaru fa'akhazahumullah, maka mereka kufur ingkar, lalu Allah menyaksa mereka. Ini fakafaru fa'akhazahumullah. Kafir, Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas mereka. Siapa dia Allah? Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kuat lagi amat berat azab seksanya. Kenal Allah Ta'ala tu. Baik, para pelajar sekalian, dia panggil munasabatul ayah. Dari sudut susunan ayat ini macam mana? Zalik, sebab-sebab kebinasaan mereka. Allah nak nyatakan sebab kebinasaan mereka. Ai innama nazala zalikal azabu bihim. Sebab apa turunnya azab kepada mereka tu, kenapa? Kerana li'annahum kanat ta'tim rusulun bid-dilalati wal alwadihah. Rasul
Setiap umat tu ada rasul dia. Setiap umat ada rasul dan ada nabi dia. Maka nabi inilah yang datang mengajar kepada mereka apa yang patutnya mereka lakukan. Beriman kepada Allah, taat kepada ajaran yang dibawa. Tetapi apa boleh buat? Bukannya dia beriman, istihza, istihanah, perli, hina, lawan, kena, bahkan cukup lengkap dengan amaran-amarannya. Kemuncaknya mereka nak bunuh rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Nak bunuh Nabi, bukan nak ikut. Kita kata Nabi dan Rasul yang dihantar itu untuk diikut, bukan untuk dibunuh. Untuk dipatuhi, bukan untuk dikhianati. Dan dia khianat. Bila Allah hantar mari Rasul, dia khianat. Dia ngaca, dia tak dengar kata, dia kafir, wajahadu tauhid Allah. Mereka engkar keesaan Allah, wa kazzabu rusulahu. Apa jadi? Fa'akhazahumullah ay fa'aqabahumullah bi'azabihi fa'ahlakahum. Maka Allah SWT jatuhkan hukuman ke atas mereka dengan azabnya, maka binasalah mereka. Na'udzubillah. Barulah di akhir ayat Allah Ta'ala perkenalkan dia, innahu qawiyyun syadidul iqab. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kuat, lagi amat berat seksaan azabnya. Lagi amat berat seksaan azabnya, amat berat. Gitulah keadaan kita para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Allah innallaha zu quwwatin azimatin. Allah Taala punya kekuatan gagah perkasa. Tak ada siapa yang boleh lemahkan dia, tidak ada siapa yang boleh lawan dia, dan tidak ada siapa yang boleh menyekat apabila Allah nak jatuhkan hukuman, dan hukuman dia bersasar. Bukan kata ikut sila, hukuman dia syadid ala man yastahiquhu. Hukuman itu akan ditimpa ke atas orang yang berhaknya. Orang yang berhak je. Orang yang tak berhak tu tak binasakan. Tetapi ada kalanya berkait. Sebab satu kampung ada orang baik. Dengar ni pelajar-pelajar, ini pentingnya dakwah. Kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar ini penting. Dalam satu kampung ni ramai orang baik. Ada orang baik, orang jahat pun ramai, tapi yang baik tu diam, tak kata apa. Tengok orang buat mungkar, buat maksiat, buat dak, ya, dia sendiri duduk zikir rumah dia, tak nasihat, tak larang, tak apa. Maka ingat, Nabi kata kalau turun azab kena belaka. Sebab dia dosa orang lain, tapi kita berkait dan bersebab. Sebabnya kita tak larang, kita tidak larang. Kalau kita larang dah, kita nasihat dah, kita bagi motivasi dah, dia orang tak dengar kata juga, pindahlah daripada tempat itu. Hajar, tinggalkan tempat yang tak ada, tak kaedah. Kalau tidak, kalau turun azab sekali ngawak kena. Cuma bila sahabat Nabi radhiyallahu anhu tanya, bagaimana Rasulullah kena azab? Mereka orang baik. Nabi kata yub'asu ala niyatihim. Azab kena belaka. Maka Allah SWT akan bangkit mereka mengikut niat. Kalau dia orang beriman, dibangkit bersama orang beriman. Tapi matilah atas dunia tu. Atas dunia mereka terpaksa kena mati dululah. Barulah jadi orang yang beriman tu dapat tempat. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baik para pelajar sekalian, ayat ini ditafsirkan juga dengan ayat surah Al-Anfal. Suratul Anfal ayat 52 untuk menyatakan gambaran kebinasaan umat dulu. Tanda surah Anfal ayat 52, kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayatillah
kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah Ta'ala buat perbandingan seperti Fir'aun, keluarga Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun apa sudah jadi. Mereka kafir, Allah Ta'ala ambil tindakan mati habis buat dia. Tapi Fir'aun mati dia, negeri dia tak binasa. Satu, negeri dia tak binasa. Sebab Fir'aun dibawa ke laut, masuk dalam laut Qalzum ataupun laut merah sekarang. Keluarga dia negeri dia, tengok dia punya piramid dia tu, ahram dia di Giza masih lagi utuh sampai hari ini. Kita pun dah naik dah pada tahun 1993, naik pakatan. Nak kata apa, masa tu sihat molek, alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita beri setakat itu dulu dalam bab tafsir. Al-an nantaqil ila kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, faedah yang pertama kita bagi pada ayat 21 surah Ghafir. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Allah Subhanahu wa taala ajar dalam ayat ini supaya kita berjalan, mengembara, mengambil iktibar dan pengajaran. Maka di sini kata di para ulama annal aqila man i'tabara bighairihi. Orang aqil, orang yang berakal, iaitu orang yang mengambil pengajaran daripada kebinasan orang lain. Binasa, kita belajar, jangan buat benda yang sama. Jangan ikut jejak langkah mereka, kita akan binasa nanti. Itu baik. Fa innal ladzina madaw minal kufar, kerana kafir hak binasa tu lebih kuat daripada puak kafir. Wa aqwa asaran, dan lebih kuat dia punya kesan peninggalan tu lebih besar. Maka kita kena belajar tengok. Tapi besar ke, mereka tak mampu untuk nak menyelamatkan diri. Itu poin yang kedua dalam ayat ini. Kita juga diminta supaya berjalan tengok tempat-tempat orang yang binasa. Untuk apa? Ala sabilil ibrah, mengambil pengajaran dan iktibar. Tetapi kalau berjalan suka-suka je, pergi nak selfie, ambil gambar saja, maka itu dilarang. Itu dilarang. Macam hari ni lah, kita mengembara pergi ke kaum Samud. Banyak travel kita ni buat package melawat kaum Samud. Madain Soleh nama dia. Nak bawa orang pergi boleh, tapi kena bagi tunjuk ajar. Motivasi dulu, pengajaran dulu. Tempat kita gini tempat bukan suka-suka, tempat menangis. Sebab tempat kaum yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bimbangnya takut pihak-pihak travel ni bawa gitu ya. Tak ada pengajaran, tak ada ibrah. Orang-orang masyarakat pun tak faham apa, pergi suka-suka, mengembara daripada Madinah 400 km. Tinggal masjid Nabi yang besar, pahala dia solat di situ, semata-mata nak pergi ke kaum Samud. Balik tak dapat apa, lah. Nak bawa, bagi penerangan yang jelas, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang. Nabi kata la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'azzabin. Bila kita nak lalu kaum Samud ni, Nabi nak pergi ke Syam. Nabi kata mu jangan masuk pergi tempat kaum yang telah diazab. Illa an takunu bakin, kecuali kamu menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kamu tak boleh nangis, jangan masuk. An yusibakum mislu ma asabahum. Aku bimbang takut kamu dibinasakan sebagaimana Allah Ta'ala binasakan mereka. Hadis ini rawahul Bukhari.
Jadi kita kena faham. Kena akan belajar ilmu nak pergi melawat tempat-tempat yang macam ni. Banyak lagi lah tempat-tempat kena binasa tu. Laut Mati. Laut Mati tu tempat kaum Lut. Korun di Mesir tu. Ini kena belajar. Nak pergi tengok, biarlah dengan ada kepahaman dan penjelasan yang baik. Yang kedua, kita pergi kepada faedah yang kedua. Qaulu ta'ala wa atharan fil ardi. Wa atharan fil ardi, Allah kata apa? Mereka telah meninggalkan kesan-kesan pembangunan di muka bumi yang besar. Nabbaha ala atharihim. Allah Ta'ala peringatkan di atas dunia ni banyak kesan-kesan sejarah yang kamu boleh tengok, kamu boleh tonton, kamu boleh mengambil pengajaran. Li'anna atharahum lam yandaris. Sebahagian daripada tanda-tanda ini tidak hilang. Yang tak hilangnya itulah kaum Samud tu. Dia panggil puak-puak Nebatiun. Ada di Madain Soleh, dan teknologi yang sama ada di Petra di Jordan. Ada Petra. Jadi anda pergi melawat dulu. Yang Petra tu tahun 93. Yang Jordan, yang di Madinah ni banyak kali lah perginya. Moga kita duduk Madinah juga. Nah. Sekali anak waktu belajar dulu, saya masuk dengan kereta sendiri. Nak masuk tu kita tanda meter, kilometer jarak. Kita pusing bandar dia tu, pusing tengok kawasan dia. Jalan dalam tu lah lebih kurang dalam 13 kilometer kan. Dia punya jarak daripada kota ni, pusing sana-sana. Bukan 13 kilometer panjang gini dah. Mana kita pusing dalam tu. Luah jugalah kawasan dia tu. Allahu Akbar. Dan maknanya masih ada lagi peninggalan-peninggalan mereka lam yandaris, yang tidak hilang, tidak lapuk di telan zaman, tidak, masih ada. Wa qad madha 'alaiha ulufun minas sinin, telah berlalu berapa ribu tahun. Tapi Allah nak tunjuk supaya mu tengok, kamu belajar, kamu teliti, bukan suka-suka saja. Dan ada pula yang mutaakhir ni pula fatan tamis, kesan dia tidak ada dah, hilang cepat, gitu je ada. Wallahu alam. Macam kesan-kesan di Madinah tu, ada benda yang Allah Ta'ala kekalkan dia supaya kita belajar. Contohnya kubu, kota milik Yahudi di Khaybar kekal. Kota rumah istana Ka'ab bin Ashraf di Buthan, di atas pada Masjid Quba masih kekal. Jadi ada tempat-tempat yang daris, hilang. Cuma ada orang marah, dia kata kenapa kerajaan kekalkan kota Yahudi, tapi dia buang tempat-tempat yang sahabat-sahabat ni, kenapa dia buang? Ana duk mikir betul juga ni, patut tinggal je lah. Kota Yahudi patut dibuang. Rupa-rupanya ada rahsia, ada hikmah. Orang tak pergi kota Yahudi duk gosok-gosok, ambil tabaruk, dia panggil duk ambil berkat, tak ada. Dia ambil gambar, ambil pengajaran. Tapi kalau kata ni tempat Nabi lah, ini tempat sahabat, habisnya pakat pergi gosok. Walaupun benda tu dah tak ada dah. Waktu Nabi pergi ke tempat tu, tak ada masjid, tak ada surau, tak ada apa. Ada pokok kurma gitu ya. Tapi bila dibuat bangunan, oh ni tempat Nabi solat ni, dia duk gosok ke bangunan tu. Itu yang jadi sebab. Jadi pihak kerajaan pemerintah tengok suasana yang tidak begitu harmoni, dibuang. Boleh jadi wallahu alam lah, itu anak yang fikir. Bila jemaah ni asak, kenapa biarkan tempat Yahudi? Kata betul juga fikir ni. Tapi bila kita fikir sekali lagi, tempat Yahudi ni orang tak pergi gosok, ya awak duk gosoknya tempat-tempat ni, dia panggil ambil berkat tu. Selesai masalah. Alhamdulillah. Yang ketiga, kanuhum asyadda minhum, walaupun mereka tu kuat, walaupun mereka gagah perkasa, tetapi bila dia lawan Allah, bila lawan jadi apa jadi? Fa akhazahumullah bizunubihim, Allah Taala ambil dengan sebab dosa mereka. Jadi walaupun kuat, gagah, wa ma kana lahum minallahi min waq, mereka tak boleh nak buat benteng
tembok, dinding untuk menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah. Tak ada. Jadi kita hari ni pun tak usah tanya kuat lah. Kita rasa kita kuat dah teknologi tu, tapi sekali mari banjir, sekali mari tsunami, sekali mari gempa bumi, berubah landscape atas bumi ni, berubah. Itu kita kata kena ambil hati-hati semua belaka. Allahu akbar. Wa ma kana lahum minallahi waq. Ada lagi ayat lain Tuhan kata, wa iza aradallahu biqaumin su' fala maradda lahu. Bila Allah Taala nak binasakan mana-mana kaum, maka tidak ada siapa yang boleh menyekatnya. Baik, kita berpindah kepada yang keempat. Tanda pelajar. Yang keempat, zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Bila binasa ni, tengok ayat 22, kebinasaan mereka demikian kerana bila Rasul datang mereka engkar. Ayat ini mengisbatu adlillah, nak mengisbatkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tak ambil tindakan tanpa dosa. Berdosa baru akan ambil tindakan. Dosa dianya lawan Nabi, dosa dianya lawan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tulis ayat ini supaya kita tidak celaru waktu nak catat. Ulama tadabbur kata apa? Ayat ini isbat adlillahi azza wa jalla, nak menyatakan, nak mensabitkan adilnya Allah azza wa jalla itu. Dia tak ambil tindakan kecuali ke atas orang yang berdosa, orang yang engkar, orang yang tak dengar kata. Tanpa dosa tidak. Jadi dosa dianya bila mari Rasul, dia tak ikut apa? Dia tidak ikut ajaran. Baiklah, kita pergi kepada yang kelima. Masih lagi ayat yang sama. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusulun bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah. Ayat yang sama lagi. Mereka kafir, Allah Taala ambil tindakan. Tadi kita kata isbat keadilan Allah, yakni isbatul asbab. Tulis ke Arab, isbatul asbab, nak mensabitkan setiap benda tu ada sebab. Wa anna Allah Ta'ala rabatal musabbabat bi asbab. Setiap benda tu ada sebab. Kata orang nak masak nasi nak masak kena ada api. Begitulah ibarat katanya. Ini menunjukkan kepada hikmah Allah Ta'ala tu penuh dengan hikmat. Allah Ta'ala lam yaf'al syai'an abathan. Allah Ta'ala tak buat satu benda dengan sia-sia, tak ada faedah, tidak. Wala limujarradil masyiah. Bukan semata-mata kehendak Allah Ta'ala. Dia nak buat kun payakun. Tak ada hikmat, tak ada lah. Ada hikmat. Jadi kita ini, bagi kita pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata semua benda dengan sebab, berlawanan dengan puak-puak Jabariyah. Geng-geng Jabariyah, dia kata tak ada apa, Tuhan buat suka-suka dia ya. Dia nak buat, kemudian kita semua ni robot yang tidak ada apa-apa. Lah. Kita berpegang dengan mazhab Ahlussunnah bahawa semua yang Allah Ta'ala buat itu ada hikmah yang sangat besar. Yang sangat besar. Wal hikmatu allati yashra'u Allah syara'a. Hikmah yang Allah Ta'ala buat ini kembali kepada kesempurnaan ilmu Allah untuk kemaslahatan manusia, makhluk dia. Maka Allah buat selalu benda dengan hikmah. Jadi para pelajar sekalian, untuk mencari hikmah, tulis, untuk mencari hikmah, pengajaran dan iktibar dalam beberapa perkara yang besar-besar yang Allah syariatkan, saya syorkan tuan-tuan baca sebuah buku yang ana terjemah, nama dia Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam. Dalam buku Keindahan Islam, kita nyatakan sebab-sebab kenapa solat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa kahwin, kenapa dibenarkan perceraian, kenapa ada peperangan, kenapa undang-undang Islam sampai mereka bunuh orang, qisas, kenapa haram beberapa perkara, haram arak, haram judi, haram riba. Jadi dalam buku itu menarik, tuan-tuan cari buku, nama dia Keindahan Islam. Kalau buku itu dah habis, kita harap pihak penerbit akan cetak balik, sebab comel kita ni.
menarik dia punya perbahasan. Alhamdulillah, tamatlah 5 pengajian, 5 faedah yang dapat kita kutip cara ringkasnya daripada ayat berapa ni, 21 dan 22 surah Al-Mu'min. InsyaAllah kita akan sambung dalam sidi yang akan datang, ayat 23, kisah Nabi Musa alaihi salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.